Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel WeBro. Dalam video-video yang lepas, aku pernah buat video pasal ranking kekuatan satu kumpulan ni berdasarkan liga masing-masing lah. Contohnya, aku pernah buat ranking kekuatan Shichibukai, yang mana aku letak bagi di clown dekat tangga pertama daripada belakang. Tak ada. Aku letak 7 Shichibukai yang original. So bagi tak included pun dalam video tu. Kalau korang tak tengok, korang boleh tengok dulu video tu. Jangan kecam, jangan apa, tengok je. And aku juga pernah buat video pasal ranking Admirals, 5 Admirals. Dan dalam video tu ada orang komen suruh buat ranking pasal Vice Captain pula, which is bagi aku menarik je. Tapi Vice Captain dekat One Piece ni ada ramai gila. Ada Zoro, Killer, Batman, Rayleigh, zaman-zaman dulu punya lagi kan. So aku nak kecilkan skop dia sikit. Aku nak buat video pasal ranking kekuatan First Yonko Commander. Okay, Yonko First Commander ni siapa? Bagi aku dia bukanlah First Mate ataupun Vice Captain, tapi definition yang sebenarnya untuk First Yonko Commander ni adalah karakter paling kuat selepas Captain dalam Yonko Pirates tu lah. Maknanya Captain dia Yonko, Kaido, Big Mom, Whitebeard apa semua tu, karakter paling kuat lepas Yonko ni dalam kru tu. Contoh mudah, Marco bukanlah First Mate dalam Whitebeard Pirates. Sebab apa? Dalam Arc Wano kita belajar yang Marco baru saja jadi apprentice untuk Whitebeard Pirates, jadi anak kapal lah, jadi macai. Tapi Marco boleh kata dalam Perang Marineford adalah karakter terkuat dalam Whitebeard Pirates selepas Whitebeard. So that's why aku letak Marco sebagai First Yonko Commander. Contoh lain pula, Shiryu of the Rain. Okay, kita dapat tahu yang gelaran untuk Shiryu dalam Blackbeard Pirates adalah Captain for the second ship of Titanic. Blackbeard, apatah gelaran Blackbeard, macam-macam lah, Titanic lah apalah. Tapi kita tahu yang dia Captain kedua dah dalam Blackbeard. Captain yang pertama adalah Jesus Burgess. Tapi kita tengoklah dekat Arc Dressrosa kan, memang Jesus tu memang kena ayam-ayam je dengan Sabo, memang lopek gila. So aku rasa Shiryu lah orang terkuat selepas Blackbeard dalam Blackbeard Pirates. That's why Shiryu adalah First Yonko Commander juga. By the way, aku just nak bagi tahu yang jarak ataupun gap antara Yonko dengan First Yonko Commander sangatlah besar. Sebab apa? Sebab dalam Arc Whole Cake Island kita nampak yang Luffy struggle lah nak lawan Katakuri kan, nak kalahkan Katakuri. Tapi boleh kata yang Luffy ni sama-sama kuat lah dengan Katakuri kan. Sebab Katakuri attack bertubi-tubi pun Luffy ada durability yang tinggi, ada stamina yang banyak. Sampai in the end Luffy masih lagi boleh bertahan sampailah dia keluarkan Gear 4 Snapman untuk mengalahkan Katakuri lah. Boleh kata yang match tu seri lah. Tapi dalam Arc Wano kita nampak dekat first round waktu Luffy jumpa dengan Kaido hayun sekali je terus KO Luffy ni, terus tak bangun-bangun dah. Kat situ aku rasa Oda nak tunjukkan yang Yonko ni jauh beza dia, jauh dia punya liga tu tinggi. Beza dengan Yonko First Commander kan, memang jauh. Okey, sebelum aku sambung video ni, aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dah support and subscribe ke channel WeBro ni. Setakat rakaman ni kita orang punya subscribers dah cecah 1,500. Wow, thank you so much. Aku tahu ramai datang daripada FSD Studio, Hamka TV dan ada peminat-peminat Teku sendiri. Thank you so much bro. Teruskan support kita orang. Kalau rajin, korang bolehlah tekan bell notification tu. Maknanya kalau kita orang post video, korang terus dapat noti. Kira korang fans paling tegar lah untuk WeBro ni. Aku appreciate gila. Thank you so much. Okay, sebelum aku nak teruskan video ni, aku nak ingatkan kepada mereka yang tak baca manga, ada spoiler lah dalam video ni. So kalau korang tak baca manga, korang tak nak kena spoil, boleh tengoklah video One Piece yang lain kan, boleh ke sana. Okay, right, pada mereka yang suka kena spoil and mereka yang tak kisah kena spoil and mereka yang dah baca manga, okay, boleh sambung tengok video ni. Okay, First Yonko Commander di tangga yang terakhir, tangga kelima, aku letak King. Bukan King dalam KL Gangster tu, King dalam Beast Pirates lah. First Yonko Commander untuk Kaido. Okay,
Sejujurnya aku memang kecewa gila dengan apa yang King dah tunjukkan selama Arc Wano ni. Kalau diri aku setahun yang lepas nampak aku letak King ni dekat tangga kelima, confirm dia terkejut kan. Sebab yelah, King ni dia punya height agak tinggi juga, sebab yelah orang kuat untuk Kaido kot. Kaido ni strongest creatures, so aku expect yang dia punya first Yonko Commander pun bukan calang-calang lah. Tapi lepas kita baca Arc Wano, lagi-lagi recent chapters ni, memang kita nampak lah yang King ni punya prestasi agak mengecewakan lah. Okay, apa benda memuaskan yang King dah buat? King dia pernah jatuhkan kapal Big Mom, dan Big Mom sekali ada dalam tu. Yang tu memuaskan jugalah. And kita tahu King ada Devil Fruit Pteranodon, Ancient Zone, and King ada lawan sekejap dengan Sanji. Yang tu pun tak ada apa sangat, tak nampak pun yang King tu overwhelming gila untuk Sanji. And in the end King lawan dengan Marco. Okay, by the way, Marco datang, Marco buat benda yang sama apa yang King buat, dia jatuhkan kapal Big Mom. Aku ingat kat situ Oda nak bagi tahu yang Marco dengan King ni sama-sama kuat lah, sama-sama hebat kan, sebab dia orang punya feat tu sama. Tapi dekat chapter-chapter Wano yang terbaru ni, kita nampak yang King struggle nak kalahkan Marco. Bukan seorang je, King dengan Queen, dua-dua orang Beast Pirates yang paling kuat selepas Kaido, tak boleh nak kalahkan Marco. Macam, aduh, come on lah Beast Pirates. Apa ni, kata strongest pirates in the world kan. Yelah, aku tahulah Marco tu memang kuat kan, orang kuat dalam White Bear Pirates kot. Tapi aku tak expect lah first Yonko Commander gabung dengan second Yonko Commander tak dapat nak tumbangkan Marco ni. Tapi tak apa, King still ada benda yang dia boleh buat, iaitu hybrid form. Queen pun sama. So kita tengoklah lepas ni macam mana. Mungkin bila dua-dua dah aktifkan hybrid form, mungkin Marco akan kalah lah. So aku boleh kata yang setakat chapter ni setakat chapter 1007 ni, King memang layak lah berada di tangga yang terakhir. Di tangga yang keempat, kita ada first Yonko Commander untuk Blackbeard Pirates, iaitu Shiryu of the Rain. Okay, so first time kita nampak Shiryu ni dekat Arc Impel Down, and waktu tu kita dapat tahu yang Shiryu ni sama-sama kuat dengan Magellan, iaitu Warden Impel Down pada waktu itulah. Dan dalam arc itu juga kita belajar yang Luffy dengan Magellan ni macam langit dengan bumi lah. Luffy memang tak dapat nak kalahkan langsung Magellan ni. Yelah, lagipun Luffy waktu tu tak tahu pasal haki kot, tak tahu nak pasang armament haki ke apa kan. So memang GG lah. Okay, so sekarang ni selepas 2 tahun, adakah Shiryu sama kuat lagi dengan Magellan? Aku rasa tak. Aku rasa Shiryu memang lagi kuat daripada Magellan. Sebab apa? First, Shiryu kan join Blackbeard Pirates, dan aku rasa Blackbeard Pirates ada banyak pertempuran dan juga perlawanan dengan pirate-pirate yang selain. Sebab ya, Blackbeard nak naikkan nama dia kan, dan contoh yang paling mudah adalah dalam Payback War lah. So dalam One Piece ni, macam mana karakter tu nak jadi kuat, dia mesti banyak lawan, dan dia mesti banyak lawan opponent yang kuat. Faham tak? Sebab kata orang tua Silver's Rayleigh, haki blooms in extreme situation. Korang faham English tak? Maksud dia, haki jadi lagi-lagi kuat bila kau jumpa opponent yang kuat ataupun kau berada dalam keadaan yang critical. So aku rasa Shiryu banyak sangat opponent, and aku rasa dia dah improve lah dia punya kekuatan. And satu lagi the reason kenapa aku letak Shiryu ni lagi atas dari Magellan sekarang ni adalah Shiryu dah dapat Devil Fruit yang baru, iaitu Suke no Mi. Devil Fruit yang boleh buat jadi halimunan tu lah, yang Sanji nak daripada dulu lagi, sebab dia nak scoring perempuan kan. So Absalom dah mati, so Shiryu ambil lah dia punya Devil Fruit tu. So orang yang nak lawan Shiryu ni kena ada observation haki yang kuat gila, sebab Shiryu boleh jadi halimunan kan. Okay, walaupun sekarang aku letak Shiryu dekat tangga keempat, aku rasa mungkin satu hari nanti dekat endgame nanti mungkin Shiryu boleh naik lagi lah ranking ni kan. Sebab apa? Sebab Blackbeard Pirates ni sama je macam Straw Hat Pirates. Diorang dua-dua ada progress in term of character and in term of strength lah, kekuatan lah. So kita tahu Shiryu endgame nanti mungkin akan lawan dengan Zoro. So agak logik lah untuk Shiryu menjadi antara orang yang kuat dalam One Piece dekat endgame nanti, so that Zoro boleh kalahkan lah. Okay, so tapi setakat ni aku letak Shiryu
di tangga yang keempat. Okey, di tempat yang ketiga aku ada karakter favourite ramai selepas Whole Cake Island, iaitu Charlotte Katakuri. Yes, first Yonko Commander untuk Big Mom Pirates. So, sewaktu pertama kali Katakuri munculkan diri, kita memang terkejut gila dengan keupayaan dan dia punya hype. Sebab apa? Sebab waktu itulah Oda tunjukkan yang Katakuri ada bounty paling tinggi yang diketahui lah pada waktu itu, iaitu 1 billion and 57 million, lagi tinggi daripada Jack. Itu waktu tu paling tinggi lah kan. Sekarang dah rendah dah, tapi waktu tu memang hype gila. Memang kita tengok bounty dia, wow, ni lagi tinggi daripada Jack bro. And lepas tu Katakuri ni tunjuk pula satu kuasa observation haki yang kita tak pernah tengok pun sebelum ni, iaitu Future Sight. So Katakuri boleh nampak beberapa saat ke depan, boleh nampak future. And Capone Beji waktu tu cakap pasal apa yang buat Katakuri ni kuat, apa yang buat Katakuri ni painful nak lawan adalah dia dah train dia punya observation haki sampai satu tahap dia jadi advanced observation haki, yang mana dia boleh tengoklah future beberapa saat ataupun berapa saat ke berapa minit, saat lah kan. Okey, sewaktu Luffy berlawan one on one dengan Katakuri dekat Mirror World, awal-awal kita boleh nampak yang Luffy ni tak boleh nak keep up dengan apa yang Katakuri boleh buat kan. Luffy serang je, Katakuri elak lah, Katakuri guna mochi dia, memang bertubi-tubi lah Luffy kena awal-awal tu. Memang awal-awal tu kita nampak terang-terangan yang Katakuri ni lagi kuat daripada Luffy. Tapi kredit tu Luffy sebab ada stamina yang kuat, sebab ada durability yang tinggi. Akhirnya Luffy dapat keep up dan slow-slow Luffy belajar advanced observation haki dalam fight tu. Dan in the end Luffy akhirnya aktifkan gear yang paling baru, iaitu Gear 4 Snapman, yang kita tak pernah nampak dah sampai sekarang. Kita just nampak waktu Whole Cake Island and juga waktu dekat movie Stampede. And ya, bila Luffy aktifkan Gear 4 Snapman tu, dia jadi laju, dia boleh hit Katakuri, and in the end Katakuri akhirnya tumbang sama-sama dengan Luffy. So boleh kata yang fight tu seri lah kan. Tapi bagi aku fight tu kalau betul-betul lah kan, pada ketika itu Katakuri kuat sikit daripada Luffy. Tapi sekarang ni kalau Luffy yang Arc Wano ni datang balik jumpa Katakuri, memang Luffy menang lah. Sebab apa? Luffy sekarang dah belajar Ryo, and then Luffy punya advanced observation haki pun dah power juga. Okay, so berdasarkan perlawanan antara Luffy dengan Katakuri tu je, aku boleh conclude lah yang Katakuri ni memang kuat. So aku letak dia dekat tangga yang ketiga. Okay, so Katakuri ni memang tak ada dekat Arc Wano, walaupun ada Big Mom Pirates yang datang. So Katakuri mungkin stay dekat Whole Cake Island, tapi ramai gila peminat One Piece termasuk aku mengharapkan yang Katakuri ni pun akan turun padang juga dekat Wano nanti. Sama-samalah kita tunggu. Okey, habis pasal Charlotte Katakuri. Sekarang kita tengok dekat Yonko Commander yang berada di tangga kedua, iaitu Marco the Phoenix. Yes, first Yonko Commander untuk Whitebeard Pirates. First time kita nampak Marco ni dekat Arc Marineford lah. Bukan, itu kan first time. First time kita nampak kekuatan Marco ni dekat Arc Marineford lah. Waktu tu Kizaru nak serang Whitebeard, pakai dia punya Magatama light apa dah, and tiba-tiba kita nampak ada satu makhluk ni, makhluk yang boleh terbang dan berapi-api halang Kizaru. Dan waktu tu kita belajar lah yang Marco ada satu devil fruit yang sangat-sangat rare, lagi rare daripada Logia Mythical Zone, iaitu Devil Fruit Phoenix. So gelaran dia pun Marco the Phoenix. Memang style gila, memang antara Devil Fruit favourite aku. Okay, so dalam perang Marineford tu kita nampak lah yang lepas Marco halang Kizaru, dia terus bagi satu tendangan padu dekat Kizaru sampai terpelanting ke tanah. Tapi Kizaru alright je. Nah, dalam perang tu juga aku rasa Marco ada bertembung sikit dengan Aokiji dan juga Akainu. And ramai orang komplain juga yang Marco ni senang sangat biarkan tangan dia kena Sea Stone Cuff sampai dia tak boleh nak guna dia punya Devil Fruit lah kan. Sampai in the end Whitebeard dengan Ace pun mati. Bagi aku, kalau kita tengok daripada perspektif yang lain, Oda memang buat benda tu nak melemahkan Marco ni. Sebab apa? Marco ni memang yang paling karakter terkuat dalam Whitebeard Pirates selepas Whitebeard. Sebab itulah Oda buat macam tu. Dan ada juga orang kritik yang
Marco ni dekat Payback War pun kalah. So Marco kat Marineford kalah, Payback War kalah. Tapi korang kena ingat yang dekat Payback War tu Blackbeard Pirates dah tengah kuat. Dia dah kumpulkan crewmate yang baru, dan Whitebeard Pirates pula waktu tu dah kempang, dah tak ada captain. Memang tak adil lah untuk orang kata yang Whitebeard Pirates ni lemah kan. Setelah bertahun-tahun kita baca ataupun tengok One Piece, akhirnya Marco munculkan diri kembali dekat Arc Wano. Waktu tu kita nampak lah yang Marco buat benda sama apa yang King buat, iaitu dia jatuhkan kapal Big Mom. So kita ingat akan ada epic showdown lah antara dua first Yonko Commander kan, perlawanan dekat langit ke apa kan, sebab dua-dua boleh terbang antara Marco dengan King. Tapi lepas tu kita belajar yang Marco ada tolong Straw Hat dengan Wano Alliance sikit, and then Marco ada tolong terbangkan Zoro sampai ke rooftop, dan akhir sekali Marco bukan saja lawan King seorang, dia lawan King dengan Queen. Marco handle first Yonko Commander dengan second Yonko Commander dalam Beast Pirates serentak, dan aku boleh kata yang tak nampak pun yang King dengan Queen tu lagi kuat daripada Marco ni. So sebab tu lah aku cakap yang aku agak kecewa dengan kekuatan Beast Pirates. Tapi kita tunggu dululah, sebab nanti diorang boleh ada hybrid form kan. So, Marco pun sebenarnya nampak penat juga dekat chapter baru-baru ni. So kita just nantikan. Tapi apa yang Marco dah tunjukkan, dia punya hype, dia punya potential, dia punya devil fruit semua, memang layaklah dia berada di tangga kedua. Okey, di tangga yang pertama kita ada right hand man untuk Akagami no Shanks, untuk Red Hair Pirates, iaitu Ben Beckman. Yes. Okey, aku rasa ramai tak berapa setuju sangat dengan ranking yang ni. Ramai orang lagi setuju yang Marco patut dekat first kan. Sebab kita memang tak tahu apa-apa pasal Ben Beckman ni. Kita tak tahu apa-apa pun pasal Shanks, kita tak tahu apa-apa pun pasal Red Hair Pirates. Tapi aku akan bagi tahulah sebab-sebab kenapa aku letak Ben Beckman dekat tangga pertama. Okey, so Ben Beckman kita nampak first time dekat, aku rasa kat chapter 1 kot yang ada Shank tu. Waktu tu Ben Beckman ada belasah satu kumpulan perompak ni. Waktu tu tak ada apa sangat lah sebab budak mentah kan. Tapi kita kena ingat yang waktu tu Red Hair Pirates ni belum lagi jadi Yonko Pirates. Shank jadi Yonko 6 tahun yang lalu bukan waktu Luffy dah kecil tu. Okay, so selain daripada tu, dekat Arc Marineford kita nampak yang waktu Kobe dah nak kena bunuh dengan Akainu, Shank tiba-tiba munculkan diri menghalang Akainu daripada menyerang Kobe. Dan Ben Beckman pun ada waktu tu. Kizaru dah nak serang, and Ben Beckman datang. Ben Beckman kata drop your weapon Kizaru, and then Kizaru terus macam ni, Ben Beckman. Nak kata yang Zaro agak cuak jugalah sebagai Admiral dengan Ben Beckman ni. Tapi tak adalah cuak kot. Cuma yang aku rasa menarik, Kizaru kenal lah nama Ben Beckman ni, bukan kaleng-kaleng lah. Dan Oda pernah bagi tahu yang karakter paling pandai dekat East Blue adalah Ben Beckman. Okey, sebab apa lagi yang aku letak Ben Beckman ni dekat tangga pertama? Dalam chapter 957 yang kita belajar pasal Bounty Emperor tu, dalam chapter tu je yang Oda ada mention pasal kekuatan Red Hair Pirates. Dia sendiri mention Ben Beckman, Lakiru dengan Yasop. Dekat Yonko-Yonko yang lain, Oda tak buat benda tu. Oda sendiri tulis yang kru ni adalah sangat balance, sangat well balanced, sangat strong. So aku boleh kata yang Red Hair Pirates ni as a unit, dia paling kuat lah sebenarnya. And aku pernah bagi tahu kan yang jarak antara Yonko dengan Yonko First Commander sangat-sangat besar. Tapi aku rasa benda tu tak applicable antara Shanks dengan Ben Beckman. Sebab apa? Sebab Oda pernah mention dalam Vivricat databook, Oda kata kalau Shanks tu adalah ibarat matahari, Ben Beckman pula adalah ibarat bulan untuk Shanks. So mungkin kat situ Oda nak bagi tahu yang Ben Beckman dengan Shanks ni sama-sama kuat lah, lebih kurang je kekuatan dia. Macam Luffy dengan Zoro lah. Luffy dengan Zoro tak adalah jauh sangat kan beza dia, tapi Luffy lagi kuat dari Zoro lah. So macam tu lah ibaratnya Ben Beckman dengan Shanks. Sebab tu lah aku letak Ben Beckman di tangga yang pertama. So aku recap balik ranking untuk first Yonko Commander tadi. First kita ada King di tangga yang terakhir, and then kita ada Shiryu, and then kita ada Katakuri, and
And then kita ada Marco. Dan last sekali di tangga pertama adalah Ben Beckman. Yes. So itu saja video aku kali ni. Terima kasih sebab dah tonton video ni sampai habis. Teruskan support channel ni, channel kita orang. And jumpa lagi dekat video akan datang. Assalamualaikum.